Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sambungan surah Az-Zukhruf ayat yang ke-41, muka surat 492, juzuk yang ke-25, ayat yang ke-41, insya-Allah surah yang ke-43. Semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Kita baca dulu ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka 'ala siratim mustaqim. Alhamdulillah. Ayat yang sebelum kita baca tadi, iaitu ayat semalam, berkenaan dengan golongan-golongan yang menjauhi kitab Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hukum dia dengan meletakkan syaitan sebagai kawan dia. Bila Allah letakkan syaitan, syaitan itu akan membisikkan manusia-manusia supaya membuat perkara-perkara yang tak baik, menghalang buat daripada perkara baik, menggalakkan buat perkara-perkara yang tidak baik, dan juga memandang baik kepada perkara-perkara yang tidak baik. Itu taktik syaitan. Maka golongan ini akan dihumbankan ke dalam neraka jahanam akibat kezaliman. Akibat kezaliman mereka, maka kesan daripada mereka dihumban tersebut, Nabi cukup sedih. Nabi cukup sedih kerana sebagai besar umat dia akan dihumban ke neraka jahanam. Maka Allah buat ayat tasliah bagaimana kamu jangan sedih wahai Muhammad. Kamu tak mampu nak memberi hidayah kepada umat kamu, yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan golongan-golongan yang degil tadi tetap kami akan hukum mereka. Sama ada kami hukum, bila mana kami akan hukum, iaitu fa imma nazhabanna bika. Fa imma nazhabanna bika, maka jika benar, maka sama ada ketika kami wafatkan kamu, fa inna minhum muntaqimun, ketika itu kami akan seksa mereka, akan hukum mereka. Dua keadaan, ataupun au nuriyannaka, ataupun sekiranya kami masih kamu belum mati lagi, kami juga boleh tunjuk pada kamu, kami hukum mereka, iaitu au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Ketika masa kamu masih hidup lagi, contoh dalam perang Badar sebagai contohnya, di mana 70 orang pemuka-pemuka yang degil ini Allah telah matikan dia, dan bentuk seksaan lain lagi. Maka yang 41 ayat 42 tersebut merupakan apa? Merupakan takhwif duniawi dan takhwif ukhrawi. Kemungkinan Allah hukum mereka di dunia lagi, kemungkinan Allah hukum mereka di akhirat nanti. Hukum dunia, akhirat lagi dihukum, hukum akhirat lagi-lagi teruk. Itu maka atas faktor itulah, wahai Muhammad, bagi tahu umat kamu nak selamat satu saja, iaitu fastamsik billazi uhiya ilaika. Berpegang teguhlah, bagi tahu umat kamu supaya betul-betul berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksud berpegang teguh ialah belajar, faham, beramal dengan dia, dan istiqamah. Apa kau tu? Belajar, biar faham, beramal dengan dia, dan juga istiqamah dalam mendengar peringatan daripada ayat-ayat Allah berulang kali. Cara ni saja
Cara ni saja nak selamat. Fastamsik billazi uhiya ilaika, dengan wahyu yang kami turunkan itu. Maka cara tu sajalah. Innaka, sesungguhnya cara tu saja. Cara tu saja, yang ni cara belajar, faham, beramal dengan dia dan hari-hari mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya innaka ala siratim mustaqim. Itulah merupakan jalan yang lurus, jalan yang kita hari-hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhanku, pimpinlah aku ke jalan yang lurus, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sebagaimana kamu telah bagi kepada golongan-golongan yang kamu bagi nikmat syurga dengan dia, iaitu terdiri daripada golongan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Golongan-golongan yang Allah bagi syurga ini ialah golongan-golongan yang betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai neraca penghidupan mereka. Akhlak mereka ialah akhlak Al-Quran. Sebagaimana sahabat ada tanya Aisyah, wahai Aisyah, boleh tak bagi tahu kepada kami apa akhlak Nabi, akhlak suamimu? Aisyah jawab, akhlak Nabi ialah akhlak Al-Quran. Nak tahu bagaimana perangai Nabi, baca Quran, faham Quran, dan tengok situlah akhlak Nabi sebenarnya. Dan begitu juga sahabat, pasal dia ambil daripada Nabi, dia menerima Quran daripada Nabi, dia beramal seperti Nabi beramal, maka akhlak sahabat pun, amal sahabat pun sama dengan amalan ataupun akhlak dalam Al-Quran. Maka itulah yang untuk jadi syurga tidak ada cara lain. Itulah sepatutnya perlu di istiqamah. Maka ayat yang ke-44, masih lagi peri pentingnya Quran lagi, masih lagi peri pentingnya Al-Quran. Kenapa? Untuk mengelakkan syaitan duduk dengan kita, untuk mengelakkan tiada bisikan-bisikan yang jahat. Pertama. Yang kedua, kenapa perlu Quran sekali kita? Untuk menggalakkan malaikat duduk dengan kita. Bila malaikat duduk dengan kita, maka bisikan-bisikan malaikat akan selalu ada dengan kita. Pagi, petang, siang, malam, lepas mati, alam barzah, bangkitkan semula, semua sekali dengan malaikat. Untuk orang yang semacam inilah. Wa innahu, sesungguhnya, dan sesungguhnya, apa dia? Al-Quran tersebut la zikrun, benarnya ni dua-dua, sesungguhnya apa tu, peringatan. Sesungguhnya la zikrun, benar-benar peringatan, dan juga kemuliaan Al-Quran. Al-Quran itu kalau betul-betul menunaikan hak dia, maka dianya merupakan peringatan yang hari-hari kita dengar, dan juga dianya merupakan kemuliaan yang paling tinggi. Kenapa? Kerana dia akan membentuk, menunjukkan jalan yang benar, menunjukkan jalan yang salah. Itu punya kemuliaan dia. Dan juga Allah akan bagi hidayah, Allah akan bagi rahmat. Itu kemuliaan dan peringatan. Itulah Quran. Maka sesungguhnya kemuliaan dan peringatan pada Al-Quran itu laka bagi kamu itu. Yang kedua, wali qaumika, dan untuk kaum-kaum kamu, untuk kita lah. Tengok Allah bagi tahu ni. Allah bagi tahu Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya Quran itu merupakan peringatan-peringatan yang kamu dengar hari-hari, dan juga kemuliaan bila kamu hari-hari kamu dengar semua sekali, dia Allah akan naikkan derajat, tunjukkan selesaikan segala masalah, sempurnakan segala hajat, selesaikan segala-gala kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Itulah Al-Quran untuk kamu. Dan juga pesan kepada kaum umat kamu, dia juga untuk mereka, wali qaumika, untuk kaum kamu juga. Jadi atas faktor tersebut, sekiranya golongan-golongan kaum kamu tadi menjauhi Al-Quran, wasaufa tus'alun, kelak mereka pasti akan ditanya. Ini untuk kita ni, ancaman untuk kita. Allah bagi ni, Allah warning. Kalau mereka menjauhi, kalau mereka tidak hari-hari mendengar Al-Quran, kalau mereka menangguh-nangguhkan untuk belajar, apa-apa saja kaedah ataupun cara yang menyebabkan kita ini tak rapat dengan Al-Quran, maka wasaufa tus'alun, kelak kamu pasti akan ditanya. Itu tanya bab isi kandungan Al-Quran untuk kita terima Al-Quran. Untuk orang yang dengar Al-Quran pula,
dia akan satu tafsir lagi, dia akan tanya apa? Dia akan tanya, sejauh mana kamu bagi tahu kawan kamu, keluarga kamu, jiran-jiran kamu supaya mendekati Al-Quran, supaya belajar Al-Quran, supaya sama-sama memahami apa isi kandungan Al-Quran. Dua perkara kita ada, kita belajar dia. Yang pertama, ada kita faham dia, ada kita beramal dengan dia. Yang penting lagi, sejauh mana kita ajak kawan-kawan kita tentang untuk mendekati Al-Quran. Maka tak akan lepas, tak akan lepas. Kelak kita akan ditanya atas dua perkara ini. Kalau lepas perkara pertama, kita lepas, kita belajar, kita faham, kita beramal dengan dia, ya kita tanya balik, kenapa jiran kamu tadi tak pandai Quran? Berapa kali kamu pergi jumpa dia? Maknanya atas perkara ini, atas perkara ini kita kena buat dua perkara tersebut, kerana bila kita arahan Allah supaya tabligh Al-Quran kepada kawan-kawan kita itu, jangan mengharapkan sangat kawan kita berubah. Kawan kita berubah tu Allah yang akan ubah dia. Untuk kita sendiri, untuk menajamkan keimanan kita. Bila kita ajak dia, Allah ganti dengan memberi ilmu Al-Quran itu kepada kita. Itu yang lebih penting lagi. Seumpama Allah perintahkan nabi-nabinya yang lain. Contoh, Allah kata, begitulah aku nak bagi tahu kamu pada hamba bagaimana aku utuskan Nabi Musa untuk pergi jumpa dengan Fir'aun. Maka Allah ceritalah, Allah buat contoh. Sekali lagi dalil nakli, dalil Allah nukilkan cerita mengenai kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Bagaimana? Untuk apa cerita ni? Untuk mesti Quran, mesti kitab masing-masing ditablighkan kepada tak kira siapa dia dulu. Dulu Nabi Ibrahim dengan bapa dia kan. Ini cerita Nabi Musa dengan Fir'aun pula. Walaqad arsalna Musa. Walaqad, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan. Walaqad arsalna, sesungguhnya kami mengutuskan Musa bi ayatina, Nabi Musa dengan bawa ayat-ayat kami. Kita Taurat lah, ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Allah tahu dah Fir'aun tak mungkin berubah. Dia tahu dah pasal dia buat Fir'aun tadi. Tetapi untuk apa? Untuk menajamkan keimanan, menaikkan derajat Nabi Allah Musa, supaya menyebar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya berjuang untuk sama-sama menegakkan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua orang. Dia nak terima ke, dia tak nak terima ke, itulah cerita. Kamu sampai ke tak sampai? Ini penting. Kamu sampai ke tak sampai? Kalau kamu sampai, kamu telah memenuhi arahan kami. Lepas tu, maka bila Musa sampailah, Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun. Walaupun Fir'aun ini dia nak bunuh dia dengan bala tentera Fir'aun, dia pergi jumpa, hari-hari pergi jumpa, tak serik, tak takut, tak terkesan dengan ancaman-ancaman Fir'aun. Maka wa malaihi, dan Fir'aun dan geng-geng seluruh negeri Mesir lah, wa malaihi, dan pembesar-pembesar Fir'aun. Bukan Fir'aun saja, sampaikan kitab Taurat kepada seluruh negeri Mesir lah, Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Maka pembesarnya akan bagi tahu pada ayatnya, ini kaedah dia. Faqala, maka dia berkata, apa dia? Ini dipanggil sesi ta'aruf. Bila kita nak pergi jumpa orang, kita kena kenalkan diri kita. Faqala, maka Nabi Musa pun memenuhi tuntutan ini. Faqala, Nabi Musa berkata, inni rasulu rabbil alamin, sesungguhnya aku ini utusan Tuhan seluruh alam. Pasal apa dulu? Fir'aun dia telah bunuhkan orang Kipti. Maka Fir'aun nak bunuh dia lari ke jumpa dengan pergi ke negeri Madian, jumpa dengan Nabi Syuaib. Dia belajar kitab dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ajar dia. Bila lengkap ilmu, dia balik semula nak ajar balik kepada Fir'aun. Dia kenal diri dia lah. Inni rasulu, sesungguhnya aku ini Allah telah lantik aku menjadi rasul Rabbil alamin, oleh rasul Tuhan ya sekalian alam ini. Dia ceritalah, aku dah pergi belajar semua sekali, berbagai-bagai ceritanya. Maka dia mengatakan walaupun dulu dia perangai lain, tapi sekarang dia dah berubah cara lain pula. Dulu bukan rasul, sekarang dia bertukar menjadi seorang rasul.
Falamma ja'ahum, maka tak kala dia sampai kepada mereka, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, bawa ayat-ayat kami. Bila dia bawa, pergi jumpa dengan Fir'aun, pergi jumpa pembesar, pergi jumpa dengan seluruh negeri Mesir tadi, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan kitab Taurat tadi, maka izahum, tiba-tiba penduduk Mesir ini apa kata? Minha yadhakun, mentertawakannya. Dia dulu macam kami juga, tiba-tiba berubah. Dulu jahat juga, tiba-tiba macam itulah, lebih kurang lah. Sama tak sekarang ni? Pasal ilmu yang Allah beri, Allah akan bagi kepada sesiapa saja. Dulu Allah tak bagi kepada Musa wahyu, sekarang dia pergi bagi wahyu. Dulu Allah tak bagi Musa belajar, Musa pergi belajar dengan Nabi Syuaib. Maka dia dah belajar dengan Nabi Syuaib, dapat kitab wahyu. Nak masuk negeri dia, tak gelaklah orang negeri dia. Dia tak percaya Nabi Musa ni Rasul. Dia tak percaya Nabi Musa ni ada ilmu. Tiba-tiba mari jumpa dia dah ada ilmu balik. Pergi belajar sekejap nak ajar kami. Lebih kurang itulah dia katanya. Bahasa yang paling mudah. Pergi belajar sekejap nak mari ajar kami. Ditertawakan, dihina berbagai-bagai bentuk lah, berbagai bentuk mencemuh, menghina apa yang dibawa, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, Nabi Allah Musa. Maka apa dia, kesan dia direkahkan cerita wa ma nurihim min ayatin illahi akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un. Maka tidaklah kami memperlihat kepada mereka sesuatu tanda kepada Nabi Musa, melainkan tanda itu lebih terang. Apa yang Nabi Musa cerita, walaupun orang ketawakan dia, orang gelak dia, orang tak percaya dengan dia, orang kata dia ahli sihir, berbagai-bagai bentuk terang jelas. Ada dalil, ada bukti. Setiap amalan pun ada dalil, ada bukti. Setiap akidah pun ada, tauhid pun ada dalil, ada bukti. Tapi mereka tak percaya juga. Allah kata begitu terang. Begitu terang Nabi Musa cerita dengan dia, menyampaikan ayat-ayat kami terang sekali, tapi mereka tetap menolak juga. Lebih terang dulu lagi. Maka kesan daripada dia degil, terang sekali, tak nampak juga, tolak juga, maka wa akhadnahum bil azabi, maka kami bagi tempoh dengan mereka dengan azab, maka la'allahum yarji'un, berbagi azab supaya mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hukuman akhirlah. Allah bagi bencana, berbagai-bagai bencana. Dalam kita mengaji surah Al-Baqarah dulu kan, ada 9 bencana kan. Ada dengan belalangnya, dengan darahnya, dengan kataknya, dengan penyakit ta'unnya. Ada 9 bencana yang Allah turunkan kepada pengikut Nabi Musa di atas kedegilan dia. Nabi Musa pergi cerita sekali, dia degil, turun penyakit. Dia pergi jumpa Nabi Musa, dia suruh minta dengan Allah, suruh berdoa, hilang penyakit. Musa berdoa, degil lagi, turun bala lain pula. Itu kisah dia. Ya, tengok ayat dia ni. Wa qalu dan mereka berkata, bila mereka degil, Allah turunkan bencana. Contoh bencana, mula-mula katalah darah. Allah turunkan setiap benda keluar darah semua sekali. Nak makan nasi ada darah. Nak makan buah ada darah. Semua ada. Maka mereka pun tak duduk. Rakyat menderita. Rakyat Sibta Kipti ini menderita susah. Maka bila susah dia tahu dah, ini mestilah dia kata Allah bagi Nabi Musa. Dia tahu benda tu. Maka dia pergi jumpa Nabi Musa. Untuk apa dia? Untuk berdoa kepada Allah supaya hilangkan wabak tersebut, penyakit tersebut. Wa qalu ya ayyuhas sahir. Dia panggil ahli sihir. Wahai ahli sihir. Bagi dia ahli sihir tafsir kat sini, ahli sihir ahli agama, orang hebat lah bagi dia, bukan ahli sihir yang jahat tadi. Maka di sini tafsir mengatakan wahai orang yang ada ilmu. Sihir ilmu yang paling tinggi lah bagi mereka. Maka mereka panggil wahai ahli sihir, wahai ustaz lah kalau kita sekarang ni, wahai guru. Ud'u lana, berdoalah untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhan kamu. Berdoalah pasal kamu ni orang rapat dengan Tuhan, dengan Allah. Berdoalah dengan Tuhan kamu itu. Bima ahida indaka, dengan apa yang dia telah janjikan di sisimu. Kan bila kau minta dengan Allah, Allah janji akan kabulkan permohonanmu. Tolong berdoalah wahai Nabi Musa supaya hilang penyakit wabak negeri kami ini. Innana la muhtadun, sesungguhnya kami, kalau kamu berdoa dengan Allah,
Allah kabulkan permohonan supaya hilang wabak, hilang penyakit tersebut, hilang segala masalah, sempurnakan hajat ini, maka innana lamuhtadun, aku berjanji aku ikut agama kamu. Aku berjanji aku taat dengan Allah dah. Aku berjanji aku nak beribadat dah. Mananya ayat ini apa ibrah untuk kita? Ibrah untuk kita, jangan menjadikan Allah sebagai, jangan menjadikan penyembuhan penyakit atau penyelesaian masalah sebagai nak ugu Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, kalau kamu sembuh penyakit aku ini, aku bertaubat, aku tak jahat dah. Wahai Allah, kalau kamu sembuh penyakit, kalau kamu dapatkan hajat aku ini, aku jadi orang baik dah. Wahai Allah, kalau kau bagi rezeki dengan aku nak infak dah. Tak boleh ungkapan-ungkapan ini jadi ni, menjadikan Allah sebagai ugutan. Jangan sekali-kali kita batal makruh itu. Jangan sekali-kali kita dapat dulu baru nak buat. Pasal apa? Pasal sepatutnya hak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena beramal dulu, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala, di samping berdoa dengan dia. Jangan ancam Allah. Kalau Allah tak bagi, tak buat. Jangan semacam itu. Jadilah macam mana anak buah Nabi Musa ni. Innana lamuhtadun, sesungguhnya kami benar-benar orang petunjuk kalau kamu hilangkan segala penyakit kami ini. Falamma kasyafna, tengok falamma kasyafna, maka setelah kami kasyafna, setelah kami hilangkan penyakit tersebut, setelah kami sembuhkan penyakit-penyakit tersebut, setelah kami hilangkan segala masalah tersebut, anhum, daripada mereka, al-azab, daripada azab tersebut, daripada penyakit apa-apa sajalah, maka izahum yang kusur, tiba-tiba mereka memungkirinya. Duk hospital, wahai Allah, kalau kamu sembuh aku penyakit ni, aku balik, aku nak puasa dah. Aku nak puasa Nabi Daud. Balik ni aku nak pergi sembahyang Jumaat dah. Kalau aku sembuh. Kalau kamu sembuh ni, aku nak pergi mengaji bertadabbur Quran dah. Itu janji-janji dia. Sembuh penyakit seminggu, hum yang kusur, mereka tak buat balik, mereka langgar balik janji tersebut. Mereka janji, pasal manusia cepat lupa, dia reka dengan dunia. 9 kali perkara ini Nabi Musa tolong berdoa kepada umat dia untuk hilangkan penyakit, lupa. Yang pertama doa balik, jumpa penyakit. Yang kedua datang balik, doa balik, lupa balik. Yang ketiga datang balik, sangga 9 kali. Maka bila 9 kali tu, bila last kali Allah humbankan dia kepada dilemaskan dengan laut, iaitu dengan ditenggelamkan di Laut Merah semua sekali. Jadi itu satu cerita. Jadi balik semula kepada Firaun pula. Bagaimana cara Firaun nak memasyhurkan nama dia bila umat-umat dia tadi ditolong oleh Nabi Musa, supaya dia rasa dia tetap hebat, dia tetap masyhur, walaupun Nabi Musa dah berjaya menyelesaikan masalah-masalah umat-umat dia tadi. Nabi Firaun tetap nak popularkan diri dia balik. Dia panggil tentera-tentera balik, panggil ayat dia balik, pasal dengar cerita mereka dah pergi jumpa Nabi Musa ini. Wanada Firaun, maka telah menyeru Firaun. Menyeru siapa? Fi qaumihi, kepada kaumnya. Qala ya qaumi, wahai kaumku, dengar semua wahai kaumku. Alaisa li mulku Misra, bukankah milikku kerajaan Mesir ini? Tidak ada orang lain di Mesir ini lebih besar pada aku. Bukankah Mesir ini milik aku? Bukan setakat Mesir saja. Wa hazil anharu tajri min tahti, bahkan sungai-sungai yang melalui di istana Nabi Musa ni, istana Firaun ini, ada sungai bawah dia, ada sungai. Dia reka sungai istana dia supaya duduk atas sungai. Tengok dalam syurga pun sungai-sungai mengalir, dicuba nak tiru semacam itulah. Sebab itu bila Nabi Musa dihanyutkan, lemak dia hanyutkan, dia berhenti di istana Nabi Musa, istana Firaun tadi, diambil oleh pekerja Firaun tadi, buat balik rumah dia. Dah pasal bawah istana ada sungai, sungai Nil. Maka siapakah yang memiliki negeri Mesir ini? Wahazihi, dan ini, kehebatan ini, al-anharu tajri min tahti, sungai-sungai yang mengalir. Mana ada negara atau dunia ini yang ada sungai mengalir bawah istana? Hanya di Mesir saja, milik aku saja. Afala tubsirun, tak kamu lihat kehebatan aku? Kenapa kamu tak sokong aku? Kenapa kamu tak percaya dengan kekuatan aku? Itu maksudnya.
Am ana khairun, bukankah aku lebih baik min hadzal ladzi huwa muhin, daripada orang yang lebih hina itu? Nabi Musa setakat tu je. Siapa lebih baik? Mana Musa ada jadi raja? Mana Musa ada kuat macam aku? Mana baik aku dengan dia? Dia kata, am ana khairun min hadzal ladzi huwa muhin. Dengan Musa aku baik dengan dia tu? Dalam Musa tersebut ada kamu perhatikan Musa itu. Wala yakadu yubin. Dia nak bercakap pun gagap-gagap. Pasal Nabi Musa ini Allah bagi kelemahan dengan dia bercakap tak berapa sempurna. Sebab tu dia berdoa. Bila nak pergi jumpa dengan Musa, dia berdoa dengan Allah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Dia doa kan? Dia doa nak pergi jumpa Firaun tadi, dia suruh Allah bagi kelancaran bercakap nak pergi syarah dengan Firaun. Allah makbulkan doa dia. Dia lancar sikitlah, tapi masih lagi ada gagak-gagak gitu. Jadi Firaun kata, pelik kamu, mana pepila? Aku ada raja kerajaan Mesir. Aku ada sungai istana bawah aku. Aku bercakap fasih, lancar. Dia siapa ada? Tidak ada segala-galanya. Mu nak percaya orang macam ni ke? Lebih kurang bahasa Firaun macam itulah. Lepas tu ditambah lagi. Falaula ulqiya alaihi aswiratun. Falaula maka kalau betul dia sebagai rasul, falaula maka mengapa tidak ulqiya dijatuhkan, diberikan ke alaihi kepadanya, atanya iswiratun, gelang-gelang min zahabin, daripada emas. Bagi kerajaan Mesir, bagi kerajaan zaman dulu, nak orang kaya, nak orang raja, dia ada gelang-gelang emas. Kehebatan, kemuliaan, paling kaya seorang manusia ini, dia kena ada gelang-gelang emas, baru kaya, baru hebat. Dan benda ini dalam syurga nanti semua kita akan dipakai gelang-gelang emas. Pasal apa? Pasal tanda kehebatan manusia mesti ada gelang-gelang. Jadi Firaun kata, kalau Musa ini betul seorang rasul, seorang yang hebat, mesti Allah bagi dia gelang emas sebagaimana aku pakai sekarang ini. Ulqiya alaihi aswiratun min zahabin, mesti ada gelang-gelang semacam ini. Ataupun ja'a ma'ahu al-malaikah, ataupun ada keliling kelalang dia tu ada pegawai-pegawai yang hebat, terutama malaikat-malaikat. Pasal malaikat ini ada sakti, maka mesti ada malaikat-malaikat yang mengiringi dia kalau dia betul-betul rasul Allah. Tengok aku ni, kalau aku berjalan, berapa ribu pegawai yang ada keliling aku. Itulah raja. Tiba-tiba Musa datang seorang-seorang dia pun, kamu nak percaya ke ini orang? Bahasa kampung lah. Maka ataupun kalau dia seorang-seorang yang rasul, auja ma'ahul malaikatu muqtarinin, mesti para malaikat datang menyertainya, bawa dengan menyelesaikan segala perjumpaan dia dengan setiap orang itu. Maka bila Firaun cakap macam itu, maka Allah menegur. Allah menegur untuk kita dengar apa tegur Allah Subhanahu wa taala kan. Fastakhaf maka Fir'aun oleh yang demikian ditakdir, oleh yang demikian maka telah memperbodohkan, telah melemah. Fastakhaffa qaumahu, belit lidah sikit, maka telah melemahkan Fir'aun akan kaum-kaumnya. Maka oleh yang demikian, pasal cakap-cakap Fir'aun ini ialah Fir'aun nak menaikkan nama kepada di mata pembesar dia dan rakyat dia dengan mengutuk Musa semacam itu. Tetapi Allah kata, kata-kata Fir'aun itu sebenarnya fastakhaffa qaumahu, dia dengan bercakap macam itu, maka kaum dia percaya dengan dia. Dia telah melemahkan pemikiran kaum dia dengan cara meyakini kaum dia supaya percaya dengan dia. Maka kaum dia fa'ata'uhu, maka kaum dia kembali taat dengan dia. Fa'ata'uhu, maka kaum dia kembali taat dengan dia pasal dia percaya dengan Fir'aun atas hujah Fir'aun tersebut. Maka bila percaya, innahum, sesungguhnya mereka yang mula percaya dengan kebodohan Fir'aun ini, kanu, dia menjadi qauman fasiqin, menjadi kaum-kaum yang berdosa, yang fasik. Itu maka kaum Fir'aun menjadi fasik. Falamma
falamma asafuna, maka ketika tindakan mereka semacam itu menimbulkan kemurkaan kami, menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita yang kita baca surah Ghafir dulu, bagaimana dia bergaduh dengan rajulul mukminun tersebut, dia ugut nak bunuh Musa sama sekali, maka tindakan-tindakan ini telah memurkakan Allah Subhanahu wa taala. Falamma asafuna, maka ketika mereka tindakan Fir'aun dan rombongan yang ayat dia menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kerana dia nak bunuh Nabi Allah Musa, dia nak kejar Nabi Allah Musa, intaqamna minhum, kami menyeksa mereka. Cara mana? Cara dia? Kami bagi keinginan untuk semua rakyat Fir'aun supaya mengejar Nabi Musa. Kami tak nak bumi Mesir kotor dengan najis-najis, yakni orang yang durhaka dengan Allah dianggap najis. Kami tak nak satu pun orang najis lagi tinggal di Mesir, maka kami halau semua sekali. Kami galakkan mereka untuk pergi najis ke laut sana. Maka fa'aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka ke semua sekali ajma'in. Semua sekali kami tenggelamkan semua sekali. Maka faja'alnahum salafan. Faja'alnahum salafan. Salah ayat. Faja'alnahum, maka kami jadikan salaf. Salaf orang-orang dulu. Sebagai bentuk cita-cita lama ni, cita-cita zaman Fir'aun dulu, kaum-kaum yang lama ini, wa mathala, sebagai contoh permisalan lil akhir, untuk kita umat-umat akhir ini. Habis cerita dia. Maka Allah pun ceritakan, selesai cerita bab kedegilan, kesombongan akibat daripada bisikan-bisikan syaitan. Akhir sekali Allah telah hukum mereka. Maka wahai Muhammad, kamu pun sama jugalah. Bila kaum kamu lawan ayat-ayat Al-Quran, maka kan pasti hukum mereka. Last sekali hukuman mereka, sama ada kau masih hidup ke ataupun ketika kau mati ke, kami tetap menghukum mereka kerana mereka tidak berusaha nak ikut apa yang ayat-ayat kami ceritakan. Mereka jauh sangat dengan ayat-ayat kami. Habis satu cerita bab Nabi Allah Musa. Maka dia cerita lagi bab Nabi Allah Musa, bagaimana pentingnya untuk umat akhir zaman mengajar ayat-ayat Allah untuk mentauhidkan Allah kepada semua umat. Ini untuk kita ni. Jangan serik, jangan ragu, sampaikan. Pasal kalau tidak kita akan ditanya. Bagaimana pula cerita Nabi Allah Isa? Walamma duribabnu Maryam. Dan ketika tak kala duriba, kami menjadikan ibnu, yakni putra Maryam, Isa putra Maryam lah. Bagaimana kami dijadikan putra Maryam? Masalam, permisalan. Bagaimana Nabi Isa, yakni putra Maryam, dijadikan permisalan oleh Nabi ataupun oleh penduduk Arab. Nabi cerita dengan orang Arab, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Isa dengan kisah dia, dengan dia ajar ayat kitab Injil. Maka kaum Muhammad, kaum orang Arab ini, minhu yasiddun, kerananya bersorak gembira. Tak faham kan? Kalau kita baca ayat mana faham? Allah kata, dan ketika kami jadikan Nabi Isa ini permisalan, yakni Nabi Muhammad ceritakan kepada orang-orang Arab jahiliah tentang Nabi Isa yang berdakwah kepada orang Nasara. Maka bila Nabi cerita bab Nabi Isa kepada orang Arab bertepuk-tepuk tangan gembira. Kenapa bergembira? Pelik. Kalau kita tak baca talaki, tak faham. Ayat ini dia berkaitan dengan, buka surah Al-Anbiya ayat 98 tu, buka kita nak mau faham. Dia berkait dengan surah Al-Anbiya. Kisah ni Al-Anbiya ayat 98. Tengoklah, hilang mengantuk. Surah Al-Anbiya lah payah cari. Kena teling lahir. Berapa surah jumpa tak?
Berapa surah Al-Anbiya? Tak ada ni. Okey, nak cari surah Al-Anbiya. Muka surah berapa? 81. Oh, tak ada muka surah sini. Surah 21 je. Jumpa dah. Okey. Ayat 98. Cuba tengok ayat 98. Ayat 98. Ini penting kena tanda dalam nota kita nanti. Nak faham ayat tu kena baca ini. Innakum sesungguhnya kamu wa ma ta'buduna dan apa yang kamu sembah, bagi kamu semua wahai kaum Nasara, wa ma ta'buduna apa yang kamu sembah min dunillah dari selain Allah, apa dia? Haswabu jahannam, menjadi bahan bakar api neraka jahannam. Antum laha waridun, kamu baginya orang-orang yang mendatanginya. Boleh? Tak faham lagi ayat ini Allah nak ceritanya orang Nasara yang menyembah Tuhan mereka selain daripada Allah akan menjadi dua-dua jadi neraka jahanam. Orang menyembah dan orang yang disembah akan masuk neraka jahanam. Ini maksud ayatnya. Maknanya orang menyembah dan orang yang disembah, dua-dua golongan akan masuk neraka jahanam. Jadi bila Nabi ajar bagi tahu orang Arab, kamu pasal orang Arab ini menyembah malaikat, menyeru malaikat. Pasal mereka anak perempuan Allah. Wahai orang Arab, kamu tak boleh menyeru selain Allah, menjadikan malaikat sebagai perantaraan. Kenapa? Kenapa? Kerana jangan jadi orang Nasara menjadikan Nabi Isa sebagai perantaraan. Jangan jadi orang Yahudi menjadikan Nabi Uzair sebagai perantaraan. Jangan jadi macam ini. Jadi orang beranggapan, orang anggap berprasangka, agama Nabi Isa ini, orang Nasara ini sembah Nabi Isa. Itu dia kata perantara Nabi Isa, bukan sembah Allah. Dia menjadikan Nabi Isa sebagai perantaraan dan mereka menjadikan pahaman mereka orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai Tuhan mereka. Nampak tak kaitan dia? Jadi bila Nabi kata, bila ada ayat semacam tadi, jangan ayat tadi, apa dia ayat dia? Kamu dan apa yang orang menyembah dan orang disembah, dua-dua itu akan masuk dalam neraka jahanam. Jadi mereka bersorak gembira. Dia kata Nabi juga masuk neraka. Dia kata Nabi Musa masuk neraka, Nabi Uzair masuk neraka, Nabi Isa masuk neraka kerana orang Yahudi sembah Nabi Uzair, orang Nasara sembah Nabi Isa. Tak apalah, kita pun masuk neraka sekali dengan nabi-nabi. Malaikat masuk neraka, kita masuk neraka, Nabi Isa masuk neraka, Nabi Uzair masuk neraka, orang Yahudi masuk neraka. Tak apalah, kita dalam neraka semua. Dia fikir macam tu. Dia salah faham mengenai ayat ni. Rupa-rupanya orang Nasara, kenapa orang Nasara sembah Nabi Isa? Kerana itu agama salah. Itu bisikan-bisikan syaitan. Maksud ayat itu, orang yang menyembah dan orang yang disembah itu ialah orang Nasara dan syaitan. Itu dua masuk neraka. Bukannya Nabi Isa masuk neraka. Begitu juga dengan orang Yahudi. Bukannya orang Yahudi dengan Nabi Uzair masuk neraka. Tapi itu ajaran salah. Allah suruh orang Yahudi sembah Allah saja. Syaitan datang bising, wahai orang Yahudi, sembah Nabi Uzair. Pasal Nabi Uzair rapat dengan Allah. Jadikan Nabi Uzair sebagai perantaraan. Untuk orang Nasara pula, wahai orang Nasara, tak payah sembah Allah, mintalah tolong dengan Nabi Isa, kerana Nabi Isa ini rapat dengan Allah, anak Allah. Maka kamu jadi Nabi Isa ini perantaraan. Itu kesalahan, kesilapan hasil daripada bisikan syaitan. Sama juga dengan orang Arab yang menyembah malaikat. Nabi nak mentauhidkan orang Arab, jangan sembah malaikat, hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja. Maka mereka bersorak pasal mereka salah faham mengenai orang Nasara tadi. Nabi perbetulkan fahaman mereka ini. Bila mereka gelak-gelak semacam itu, apa Allah kata? Jelas kan? Kalau kita baca macam tak faham. Balik semula kepada surah
Apa tu, Az-Zukhruf. Balik semula pada surah Az-Zukhruf, ayat yang keberapa dah tadi? Ayat 55. Yang digelak, yang diketahui 57. 57. Walamma duriba nu Maryam, bila kami bila diceritakan, bila Nabi ceritakan permisalan kisah Nabi Isa dengan Maryam, tentang Nabi Isa, apa tu, Nabi Isa menyeru tauhid kepada Allah saja, mereka gelak-gelak kerana mereka salah faham, mereka ingat orang Yahudi, orang Nasara sembah Nabi Isa. Jadi bila kata macam itu, maka dia kata lagi. Dia kata apa lagi kata orang Arab ni? Wa qalu, mereka berkata, alihatuna khairun. Apa dia? Mereka berkata, alihatuna, apakah Tuhan-Tuhan kami? Siapa dia? Tuhan bagi orang dia rasa malaikat lah. Adakah Tuhan-Tuhan kami, yakni malaikat, pasal dia semua malaikat ketika itu anak perempuan Allah. Apakah Tuhan-Tuhan kami? Alihatuna khairun, apakah Tuhan-Tuhan kami malaikat? Am huwa, atau dia, atau Nabi Isa? Dia tidak menjadikannya, dorobuhu, mereka menjadikannya bagimu. Maka apa? Ayat ulas mula. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, benda-benda yang kami sembah atau Nabi Isa, malaikat Nabi Isa? Dan sebenarnya ditanya itu je. Maka Allah jawab. Pasal orang Arab kata, wahai Muhammad, orang Nasara sembah Isa, kami sembah malaikat. Mana baik Isa dengan malaikat tu? Tanya macam tu. Maka Allah jawab. Mana ayat tadi? 57. Ayat 57. Cepat 57. 58 dah. Wa qalu alihatuna khairun, saya boleh baik. Am huwa, atau tidak? Tapi sebenarnya ma darabu, sebenarnya orang Arab tadi bukannya buat bantahan semacam itu. Mereka hanya buat perbandingan kepada kamu, wahai Muhammad, melainkan kerana membantah semata-mata. Mereka degil semata-mata orang Arab tadi, bukan dia faham, bukan dia ikut macam tu pun, tapi mereka membantah semata dasar kesombongan. Illa jadalan, mereka bantah semata-mata. Balhum qaumun khasimun, mereka kaum yang suka membantah orang Arab ini. Itu punca dia. Maka Allah nak membetulkan pemahaman mereka tadi. Ayat yang ke-59. Baru Allah nak betulkan kesalahfahaman tadi, mengatakan agama yang benar, orang Nasara sembah Allah tadi ialah bisikan syaitan sebenarnya. In huwa illa tidaklah Nabi Isa itu anak Tuhan. Tidaklah Nabi Isa itu Tuhan. Inna huwa, tidaklah dia illa abdun, melainkan seorang hamba aku saja. Nabi Isa itu bukan Tuhan pun. Yang mengatakan Tuhan ialah syaitan-syaitan yang membisikkan kepada orang Nasara saja. Atas fakta itulah kami akan hukum penyembah dan yang kena sembah, yakni orang Nasara dan syaitan tadi, masuk neraka jahanam semua sekali. Tetapi Nabi Isa ini bukan Tuhan, bukan Tuhan sebenarnya, bukan anak Tuhan sebenarnya. Illa abdun, kecuali hamba. Maka an'amna, kami telah beri nikmat alaihi, ke atasnya. Wa ja'alnahu masalan, dan kami menjadikan Nabi Isa sebagai misalan li Bani Israel, kepada Bani Israel, iaitu orang yang menyebar ayat-ayat Allah, orang yang menyuruh ke arah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayat 60. Boleh nampak tu kan, kalau ayat Quran ni kalau kita tak nampak cerita sebalik tu, kita tak faham. Kalau macam tadi kita tak nampak kenapa orang Arab gelak-gelak tadi. Gelak-gelak tadi kerana mereka beranggapan orang Nasara tadi betul amalan dia menyembah Nabi Isa tadi. Sebab tu dia pun sembah malaikat betul juga. Tiba-tiba Allah jawab semacam itu kesalahan fahaman mereka. Allah kata dia bukan anak Allah, dia hanya hamba Allah. Isa ni hamba Allah. Tapi Allah bagi nikmat
sahaja dengan dia. Jadi sesiapa yang menyembah Nabi Isa, maka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menduakan Allah. Maka kamu juga wahai orang Arab, kerana kamu menyembah malaikat, maka kamu juga menduakan Allah, menjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang aku lantik Nabi Muhammad, bawa Al-Quran. Dalam Al-Quran aku tidak boleh menyeru kepada selain Allah. Tiba-tiba kamu pergi menyeru malaikat. Itulah dia punya cerita penuh bab ni. Nak menafikan ada ilah yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga nak menggalakkan, nak menjadi pendorong kepada sampai kepada semua umat supaya mentauhidkan Allah dalam ibadat dan mentauhidkan Allah dalam minta bantuan dan pertolongan. Kalau minta kepada selain Allah, itu hukuman Allah dah hukum golongan-golongan tadi, sama ada umat dahulu ataupun umat kemudian. Dihukum sekarang ataupun dihukum di hari akhirat nanti. Maka jadi apa tu? Jadi golongan-golongan Arab ni, Allah kata golongan ni suka bantah. Dia bukan tanya betul pun, dia memang nak lawan kerja dia. Maka dia kata, kalau sepatutnya Nabi kita ini mesti ada special. Ada yang ada sakti, ada luar biasa baru boleh jadi Nabi. Kalau macam Muhammad ini, apa yang saktinya? Dah lah miskin, dah tak ada tenaga apa-apa. Mana boleh jadi Nabi? Tak layak jadi Nabi. Sepatutnya orang jadi Nabi ni orang macam malaikat. Orang macam Tuhan kita ni, dia boleh buat sesuatu yang luar biasa. Dia boleh terbang, dia boleh segala-galanya. Itu sepatutnya jadi Nabi. Ini manusia jadi Nabi. Pasal dia nak bantah. Maka Allah jawab kesamaran orang ni yang nak melekat menjadi Nabi ini. Allah ancam dia. Allah kata mana? Walau nasya'u, kami boleh buat semua. Walau nasya'u, dan jika kami menghendaki, la ja'alna minkum malaikah, nescaya kami boleh jadikan melekat sebagai Nabi. Tak ada masalah apa pun. Kami boleh lantik malaikat sebagai rasul. Tetapi kalau kami lantik malaikat menjadi rasul di muka bumi ini, pasti aku bunuh kamu dulu. Pasti aku hancurkan kamu dulu. Pasal malaikat mesti menjadi nabi kepada golongan-golongan malaikat juga. Memulang paku buah keras kepada orang Arab ini. Kalau kamu nak malaikat sebagai nabi kamu, boleh. Tapi aku akan hancur kamu dulu. Aku lantik malaikat menjadi anak buah ketua malaikat ini. Tu. Walau nasya'u la ja'alna minkum malaikah, dan jika kami menghendaki, memang kami mampu menjadikan malaikat sebagai nabi. Fil ardi yakhlufun, di bumi, tapi kami kena gantikan dengan kamu dulu. Kami kena musnahkan kamu dulu. Kamu nak macam itu ke? Itu saya tambahlah kan. Kamu nak bertanya macam itu supaya mudah faham. Kamu nak macam itu, kamu orang Arab, aku hancur kamu, aku selesai kamu dulu. Mereka tak nak pun. Mereka saja-saja tanya saja. Maka ayat akhir sekali. Wa innahu, tentang Nabi Isa lagi kembali cerita Nabi Isa balik. Wa innahu, dan sesungguhnya la ilmun, benar-benar ilmu lisaah, bagi hari kiamat. Maka nak cerita di sininya, salah satu cerita yang Allah cerita Nabi Isa ini ialah apa dia? Dekat sangat dah dengan Nabi, dengan tarikh kiamat. Kenapa dekat? Bila kiamat dekat nanti, Nabi Isa akan turun balik. Wa innahu la ilmul lisaah, dan sungguhnya benar-benar bagi hari kiamat itu dekat sangat, dan tanda akhirnya ialah Nabi Isa akan hadir balik pada penghujung dunia ini. Nabi Isa akan turun balik bersama-sama dengan zaman Imam Mahdi. Maka fala tamtarunna, kerana itu jangan kamu ragu-ragu tentang hari kiamat. Hari kiamat ini jangan kamu tunggu hari kiamat. Pasal apa? Pasal kamu wahai hamba, hari kiamat tak semestinya hari kiamat yang kubra. Hari kiamat kamu ialah tarikh kematian kamu. Bila mati sahaja kamu, bermulalah hari kiamat untuk kamu ketika itu. Walaupun kiamat besar tak berlaku lagi. Maka adakah kamu dah buat persiapan untuk pergi menemui hari kiamat kamu tu, kematian kamu? Adakah kamu cukup tahu perkembangan apa akan jadi pada hari-hari akhirat nanti? Dah cukup dah kamu buat persiapan ke? Dah cukup kamu buat persediaan ke? Dah selesai semua Quran yang aku turun pada kamu untuk kamu baca, kamu faham, kamu beramal dengannya ke? Maka fala tamtarunna, jangan kamu ragu lagi hari kiamat, dan buatlah persiapan dari sekarang ini, kerana saat-saat kiamat untuk kamu dekat sangat. Sama ada kiamat kecil lah,
kiamat menjadi kamu sendiri setelah kematian kamu. Tamtarun nabiha, dekat-dekat dengannya. Wattabi'uni, dan ikutilah aku. Maka Nabi kata ikutilah aku. Nabi kata ikutlah sebagaimana yang diceritakan oleh kitab Al-Quran aku, kerana haza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Dan penutup, wala yasuddannakum syaitanu, janganlah kamu dan janganlah syaitan menghalang kamu. Tengok Allah kata ikuti akulah. Cara mana? Ikuti Quran aku, faham Quran aku, menjadi Al-Quran. Pasal apa? Dengan cara ni saja yang menghalang syaitan, halang kamu dari pergi syurga. Dengan cara bisik pada buat amalan-amalan tak betul, tak sama dengan Al-Quran. Itu memang kerja syaitan. Wala yasuddannakum syaitanu, dan janganlah syaitan itu menghalang kamu daripada apa? Daripada duduk bersama-sama kamu dengan membisik kamu untuk jalan kamu jangan buat perkara-perkara baik, buat perkara jahat. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh nombor satu kamu yang amat jelas. Tapi kamu saja yang rasa syaitan itu teman baik kamu. Kenapa? Saya tak pernah rasa pun syaitan teman baik saya. Tindakan kamu hari-hari tadi, walaupun kamu tak nampak syaitan, tetapi tindakan kamu yang malas sangat, tindakan kamu yang menangguh-nangguh sangat, tindakan kamu tak nak taat dengan Allah sangat, itu sebenarnya melambangkan kamu berkompromi dengan musuh nombor satu, yang Allah kata musuh nombor satu, tapi kamu rasa kawan paling baik kamu. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu musuh nombor satu, tapi kamu rasa itu kawan nombor satu kamu. Pasal kamu tak nampak dia makhluk gaib sebenarnya. Allah nak uji kita saja dengan cara bagi akal, bagi Al-Quran. Sekiranya akal kita tak gunakan untuk Al-Quran, maka Allah hukum meletak syaitan menjadi kawan rapat kita. Kalau kita guna akal kita untuk Al-Quran, maka Allah akan bagikan jalan kita dengan meletak malaikat menjadi teman setia kita. Maka pilihlah wahai penduduk dunia ini, nak syurga ke neraka. Nak syurga menjadi Al-Quran, nak neraka jangan menjadi Al-Quran, kerana syaitan akan menggantikan malaikat masing-masing. Wallahu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma an'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.